Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Pemikir Negara. Setiap 2 minggu kita akan bertemu dengan pemikir-pemikir negara, ahli-ahli majlis, profesor negara, profesor-profesor yang sentiasa mendahului pemikiran dan pengkajian dalam bidang-bidang spesifik. Malam ini topiknya tentunya menjadi perhatian ramai orang, iaitu rumah. Senang saja topik malam ni. Rumah dan bagaimana saya harap dalam diskusi hampir sejam ini mampu milik itu satu, tetapi saya nak pakai definisi yang diberikan oleh UN Habitat itu, kelestarian perumahan itu penting kerana ia bukan saja perlu lestari terhadap kemampuan memilikinya, tetapi perlu memikirkan tentang perubahan iklim dunia dan bagaimana ia boleh menjadi lebih hijau dan bagaimana ia juga mesra kepada perubahan-perubahan sosial, kependudukan dan sebagainya. Nampak kompleks, tapi sebab itulah kita ada pemikir-pemikir negara. Saya nak memperkenalkan yang pertamanya Profesor Datuk Insinyur Dr. Mahyudin Ramli, paling hampir dengan saya, Timbalan Ketua Kluster Kejuruteraan Teknologi dan Alam Bina. Anda tahu tak ada kluster ni? Penting ni, Kejuruteraan Teknologi dan Alam Bina. Majlis Profesor Negara MPN. Beliau juga adalah pensyarah kanan Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan di Medan. Dia lebih glamour dengan nama HBP di USM, Universiti Sains Malaysia, universiti pertama Apex di Malaysia, masih lagi Universiti Apex. Dan kita ada Profesor Dr. Muhammad Amdan Ahmad, ahli jawatankuasa Kluster Kejuruteraan Teknologi dan Alam Bina MPN juga. Nanti di talian kita akan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Alias Abdullah, Ketua Subkluster Alam Bina Mapan dalam Kluster Kejuruteraan Teknologi dan Alam Bina. Panjang semua ni, tapi saya nak ringkaskan. Soalan pertama saya itu ialah rumah yang mampu dimiliki. Itu antara isu semasa yang masih lagi jawapannya tidak begitu memenuhi kehendak ramai pihak. Dalam konteks itu, kita tahu ada usaha kerajaan persekutuan, Prima. Kita juga tahu ada usaha kerajaan negeri seperti Rumah Selangor, Selangorku dan sebagainya. Dan tapi saya nak masuk dalam aspek, kalau saya seorang pengguna, tentunya perbelanjaan isi rumah saya yang terbesar adalah perbelanjaan untuk memiliki rumah. Yang kedua itu mungkin kenderaan. Tapi hakikatnya masih ramai yang menyewa dan masih ramai yang melihat memiliki rumah itu sebagai suatu jurang yang cukup jauh untuk dilampaui. Mengambil kira semua itu, jawapan kepada soalan ringkas yang saya nak minta yang pertama sekali ini, di mana letaknya kedudukan masyarakat Malaysia secara purata dalam memiliki rumah? Kerana itu akan perlu menjadi fokus kepada apa pun polisi yang kita buat, Prof. Baik, terima kasih Cik Kamarul. Sebenarnya saya pergi kepada asas lah, bahawa perumahan ini merupakan satu keperluan asas yang perlu dimiliki oleh setiap warga ataupun rakyat, khususnya untuk keperluan untuk bukan saja untuk tempat tinggal, tapi juga untuk memberi satu kemudahan bagi membolehkan rakyat merasa keselesaan, hidup dalam suasana yang harmoni, selesa, dan juga dapat berfikir dengan baik apabila mendiami rumah yang agak selesa. Jadi bagi saya bahawa rumah merupakan satu keperluan asas yang sangat penting. Kita lihat semua penduduk memikirkan, sama ada pekerja, memikirkan soal mendapat memperoleh rumah. Dan ini satu tekanan. Sebab kalau mereka telah memperoleh rumah ataupun berupaya membeli rumah, mereka satu pencapaian yang diiktiraf atas pencapaian di alam pekerjaan, sama dari sudut kemampuan, affordability, maupun di sudut keselesaan. Jadi dalam konteks ini, Cik Kamarul, bahawa yang penting di sini bagaimana kita mengukur affordability, kemampuan. Jadi mengikut takrifan kemampuan itu di Malaysia ni, kita menganggarkan bahawa mereka yang mempunyai pendapatan untuk setahun, iaitu 1/3 daripada jumlah pendapatan setahun, itu merupakan bayaran balik kepada harga rumah yang dibeli. Itu ukuran affordability. Saya ambil contoh. Andai kata seorang itu mempunyai pendapatan RM3,000. RM3,000 bermakna rumah yang mampu dibeli ialah 3 kali 36, iaitu sekitar dalam RM100,000 sahaja. Itu harga rumah yang mampu dibeli, dikira bayaran balik.
Begitu juga bagi mereka yang berpendapatan 7,000, besar tentu dapat membeli rumah yang harganya sekitar 400,000, 300-400,000. Jadi ini ukuran asas dalam kemampuan untuk membeli rumah. Jadi kalau kita lihat dalam statistik bahawa sebahagian besar daripada penduduk Malaysia yang bekerja dengan kerajaan mempunyai pendapatan sekitar RM5,000. Inilah 70% daripada jumlah pekerja mempunyai pendapatan RM5,000 sebulan. Ini bermakna mereka hanya mampu memiliki rumah sekitar RM150,000 hingga RM200,000. Ini asas pengiraannya. Dengan demikian, kalau kita lihat harga rumah di kebanyakan bandar-bandar besar, sama ada di Pulau Pinang, di Selangor, Pulau Ketan, di Johor Bahru, harga rumah tidak kurang daripada RM500,000. Okay. Jadi sudah tentu kalau kita ukur dari sudut itu, maka mereka yang bergaji sekitar RM7,000 tidak akan mampu membeli rumah bandar. Isu sekarang ialah rumah bandar. Kalau rumah di luar bandar tidak ada masalah sebab mereka masih mampu untuk membeli harga rumah yang lebih rendah. Tapi kalau kita melihat di sudut bandar ni suatu senario yang penting sebab kita harus mencerminkan satu masyarakat yang majmuk yang terdiri dari pelbagai kaum dan ini penting untuk mewujudkan satu suasana keharmonian dan juga mencerminkan masyarakat majmuk di Malaysia. Ada pendapat bahawa masalah ini kronik sekali. Pandangan Prof? Ya, memang ini satu masalah yang kronik. Jadi ramai yang berpendapat bahawa ini adalah satu tanggungjawab yang perlu dipikul oleh pihak kerajaan, agensi kerajaan maupun pihak swasta. Sebab kita tidak boleh meletakkan tanggungjawab ini hanya kepada kerajaan. Prof Muhammad, nanti saya nak masuk mekanismenya. Tapi pandangan kasar lah. Kita tahu Singapura bila dia keluar dari Malaysia dulu, antara perkara pertama yang dia buat adalah menyusun semula pembangunan bandar kerana dia city state, negara bandar. Tapi ia memerlukan pengorbanan kepada banyak hak kerana kerajaan yang memetakan dan menyusun atur kedudukan. Dan sekarang, beberapa dekad ke depan, ramai yang menjadikan Singapura sebagai contoh di mana rakyatnya boleh diletakkan dengan keadaan yang agak selesa secara purata. Pandangan Prof. Doktor dalam hal ini kerana mungkin kita tidak melalui jalan itu. Tetapi kini masalah ini mendepani kita. Jadi bagaimana kita secara umumnya, memang kita nak bagi kepada kuasa pasaran kebebasan individu, tapi pada satu takut lagi, ramai yang mengatakan kerajaan harus masuk campur tangan dan meletakkan posisinya untuk membetulkan keadaan ini juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kamarul. Saya rasa soalan yang sukar nak jawab kerana perbezaan antara Singapura dan Malaysia. Sebagaimana you kata tadi, Singapura adalah state country. Kita ni lebih luas, tanah ni lebih banyak dan sebagainya. Cuma isu yang sebenarnya yang timbul di sini adalah tuan punya tanah. Okey, kerana sebahagian daripada kos atau kemungkinan sebahagian besar daripada kos perumahan itu adalah harga tanah itu sendiri. Jadi di sini sebagaimana Datuk beritahu tadi bahawa kalau kita nak harapkan kerajaan sahaja, kerana kita katakan kerajaan boleh memberikan tanah secara percuma, secara konsepnya, dan kita perlu juga penglibatan developers ni untuk sama-sama menyelesaikan masalah perumahan. Tapi isu yang paling besar yang sentiasa dibincangkan adalah harga tanah itu sendiri. Kita pergi rehat yang pertama. Balik saya nak cakap pasal harga tanah. Kerana mungkin efisiensi pembangunan tanah dan bukannya tak cukup rumah mungkin banyak ada di pasaran, tapi rumah yang mahal tu banyak. Rumah yang dikatakan persepsi masyarakat adalah rumah yang dia mampu tu tak banyak. Rumah yang mahal ni banyak. Rumah dia mampu ada, tapi kena sejam setengah atau 2 jam perjalanan dari tempat kerja. Itu kita nak bincangkan selepas ini. Adakah hanya kuasa pasaran tanah yang menentukan perkara ini, ataupun ada faktor-faktor lain seperti spekulasi yang menyebabkan perlunya campur tangan polisi? Itu kita bincangkan selepas ini.
Yana, tak ada makeup pun cantik. Nak tahu rasa saya? The Collagen dari Sophia Diamond adalah minuman kecantikan yang terbukti memutihkan kulit seawal 7 hari. Tak makeup pun cantik. Sophia Diamond. Awani 745 sentiasa membawakan anda berita-berita terkini. Kerajaan telah menyalurkan peruntukan untuk kerja-kerja baik pulih kebajikan mangsa banjir. Sentiasa membawakan kepada anda berita-berita dari masa ke semasa. Terdapat pembalakan yang berleluasa seolahnya macam negeri ini tidak ada undang-undang. Sentiasa membawakan berita-berita komprehensif tak kira di mana anda berada. Awani 745 hanya di Astro Awani. There's something in there. This is garbage. Whoa! What is that? What is that? Oh my. It's trembling like it's hurt. Can we fix you? Handcuffs. Whoa. Whoa! Whoa! This is amazing. Well, he's got. Your name is Echo. Who are they? Obviously people are looking for it. Let it go. Just wants to go home. Did you see that? Earth to Echo untuk menempa saluran 481. Ni buletin Awani jam 12. Riau seolah hari tak dan dah nak ambil tudung, ambil apa pun tak dan. Pasal ni kan terdedah kan. Kecurian apa, semua senang lah. Kecurian itu memang biasa jadi. Kami bawakan perkembangan dalam dan luar negara. Hasil pengumpulan berita seluruh warga kerja Astro Awani. Saksikan Buletin Awani terus-menerus dari pelbagai perspektif. Buletin Awani 12 tengah hari di Astro Awani. Terima kasih kerana masih menonton Dialog Pemikir Negara. Kali ini fokusnya adalah pada isu rumah. Rumah yang lestari, rumah yang mampu milik, rumah yang memastikan bahawa hasrat kita untuk lestari secara sosial dan kemasyarakatan juga terjaga. Tidak hanya ada populasi etnik tertentu sahaja, tapi ada kemajmukannya. Dan itu yang saya nak bincangkan. Tadi saya nak cakap pasal tanah. Tapi Profesor Datuk Dr. Alias Abdullah, Ketua Sub-Kluster Alam Bina Mapan dalam Kluster Kejuruteraan Teknologi dan Alam Bina MPN ni ada di talian. Assalamualaikum Prof. Prof. Assalamualaikum. Prof di talian? Halo, ya. Ya, Prof. Prof, soalan pertama saya pada Prof, tadi kita dah mula dengan gambaran umum sahaja, tapi dari segi kemapanan itu kerana tadi kita bincangkan harga, tapi saya juga nak masuk lestari itu juga mesti lestari, memikirkan tentang desakan-desakan iklim, desakan-desakan sumber, desakan-desakan untuk menghijaukan kehidupan kita dan sebagainya. Pandangan Prof dalam isu ini kerana sebelum sampai ke hijau tu, pandangan masyarakat kalau kita tak mampu nak hijau macam mana. Dan sekarang ni ramai yang melihat hijau tu juga menambahkan harga kerana teknologinya lebih tinggi dan sebagainya. Pandangan Prof dalam hal ini? Saya rasa kalau hijau tu memanglah dia value added. Tetapi sekarangnya kita kata apakah basis untuk menyediakan rumah? Bila kita kata basis menyediakan rumah, apakah harga yang sesuai, katakanlah 100,000. Okey. Apa benda yang perlu ditambah? Contohnya kalau hijau tu hijau apa? Sebab takrifan hijau sekarang ni macam-macam. Aircon hijau, bangunan hijau, bumbung semua hijau. Itu yang menyebabkan dia jadi mahal. Itu yang isu dia. Jadi kemampuan yang bagaimana yang kita nak. Sebab bagi saya fokus kalau rumah mampu milik ialah mereka yang dalam golongan remaja. Dia bukan golongan yang 50 tahun nak beli mampu milik atau 40 tahun. Ini yang keluar daripada universiti ni, mereka harus berupaya membeli rumah. Nilai apa yang mereka mampu beli. Keduanya, kalau dia nak tambah hijau. Hijau ni sebenarnya boleh ditambah melalui masa. Kalau dia beli katakanlah 200,000. Elemen hijau itu katakanlah 3, 4, 5 tahun, 10 tahun. Dia boleh add on dalam elemen kehijauan dalam rumah-rumah yang mereka telah beli. Itu boleh buat. Kemudian bila pendapatan dia dah bertambah. Inilah isu yang pihak tertentu perlu fikirkan. Jangan kita buat semua perkara bersekali. Maknanya komprehensif. Yang menyebabkan harga terus naik.
Prof, dalam konteks itu saya juga nak hubungkan dengan, kerana baru-baru ini pun kita tahu banjir dan sebagainya, dan kalau kita lihat banjir kilat juga di Lembah Kelang itu kerap terjadi. Antara tuduhan pertama adalah pembangunan yang tidak lestari di lereng bukit dan sebagainya. Pandangan Prof dalam hal itu, kalau kita ada peluang untuk menyusun semula cara kita melakukan pendekatan terhadap menyediakan rumah untuk masyarakat, tentunya faktor itu antara faktor paling penting untuk diambil kira, dan bukan saja kawasan baru yang harus diterokai, tapi menjenamakan semula, memulihkan semula penempatan lama untuk dibina supaya lebih efisien dan sebagainya. Pandangan Prof? Ya, betul, saya setuju. Dia isu macam ni, kita lupa bahawa setiap perkara dia ada had, limit. Macam kita makan, kita tak boleh berterusan makan sampai tak henti-henti. Dia memudaratkan, betul tak? Pembangunan yang ada dalam kawasan kita, especially dalam Lembah Kelang, dia tidak ada had, dia berterusan sehingga ke atas bukit, turun bukit, semua kawasan nampak seolah-olah potensi untuk dimajukan, padahal dia memang tak boleh. Jadi saya rasa pendekatan yang kita buat sekarang ni, masalahnya ialah kita melihat tanah sebagai sumber, tetapi kita lupa bahawa ruang adalah satu sumber. Ruang ni maknanya kalau kita ada kawasan yang telah kita majukan dan dia jadi usang, kerana ruang atas itu kita boleh bina semula sebenarnya. Rumah sebuah kita boleh naikkan. Tapi perkara ini yang tidak berlaku kerana kita mempunyai isu apa? Isu hak milik tanah. Kanun tanah negara perlu diubah supaya dia boleh accommodate. Contoh Kampung Baru. Kampung Baru adalah satu ruang yang sesuai untuk pembangunan semula, tetapi dia mempunyai masalah hak milik undang-undang. Dia juga mempunyai masalah pemilikannya bertindih-tindih daripada tok nenek sampai ke cucu cicit yang susah kita nak selesaikan. Ini perkara yang kita nampak kenapa pemaju dia tak nak fokus kepada kawasan-kawasan yang sedia ada. Lebih baik mereka beli tanah kosong di pinggir ke di atas bukit, dia boleh majukan dengan segera. Tapi dia memudaratkan alam sekitar lah, kerana kos yang dia curahkan untuk membuat pembaikan ke atas bukit tak setimpal dengan pembangunan yang dia buat. Mungkin dia buat berjuta tetapi tidak setimpal. Itu isu dia. Prof, tunggu di talian kalau boleh. Saya nak masukkan pandangan dua lagi Prof yang ada di sini tentang isu tanah ni. Begini, Cik Kamarul, saya nak sentuh sikit tentang yang kelestarian ni. Sebab saya rasa sebenarnya kelestarian ni, penggunaan mampan ni sebenarnya memang terdapat dalam dasar Perundangan Negara. Di mana Teras 5 menggariskan bahawa pemampanan sektor perumahan iaitu harus juga mengambil kira keperluan kelestarian dalam setiap pembangunan perumahan. Itu yang kita katakan tadi, kalau ini diikuti dengan betul, kita tidak akan menghadapi masalah satunya pencemaran, keduanya banjir kilat, sistem peparitan yang tersumbat dan sebagainya, kerana semua ini telah pun diambil kira dalam perancangan dan pembinaan, termasuklah pembinaan bangunan, pembinaan di lereng bukit ataupun di tanah tinggi yang telah menggariskan tentang tata cara untuk membina bangunan atau perumahan di tanah tinggi. Jadi sudah tentu kalau betul-betul dihayati tentang keperluan pemampanan atau kelestarian sektor perumahan ini, saya rasa banyak yang kita dapat selamatkan. Profesor Dr. Hamdan, adakah isunya penguatkuasaan dan pelaksanaan? Sebahagiannya adalah isu penguatkuasaan dan pelaksanaan. Tapi saya rasa berbalik kepada isu harga rumah. Jadi kita kena juga berlaku adil lah. Harga rumah ni kalau saya boleh bagi kepada 5. Satu adalah tanah, tadi kita bincang tentang tanah. Struktur asas rumah itu sendiri. Lepas itu kemasan. Kemudian infrastruktur yang terlibat dalam pembangunan perumahan. Dan of course perjanjian jual beli. Jadi lima unsur harga ini memainkan peranan. So kalau kita nak tengok kat situ dengan harga sekarang ni lah, secara pembinaan secara konvensional, mungkin kita kata RM80 sekaki persegi. Jadi kalau kita tengok kat situ perumahan rendah RM40,000, RM50,000 definitely memang telah disubsidi. Jadi kita kena berlaku adil kepada pelbagai pihak yang ingin membangunkan perumahan. Kerana bagi saya aspek harga asas rumah itu sendiri perlu diambil kira. Dan saya rasa kita boleh melihat yang mana tidak perlu, yang mana perlu, dan juga bagaimana reka bentuk itu boleh
dijadikan satu faktor utama untuk pengurangan harga. Jika isunya adalah tanah, maka tidakkah wajar difikirkan satu mekanisme untuk menjamin bahawa ada tanah-tanah reserve yang masih ada sama ada kerajaan dan sebagainya, diperuntukkan khas untuk masa depan, untuk golongan yang tidak akan mampu mengejar harga rumah sampai setengah juta, 1 juta di kemudian hari misalnya. Dan inilah yang saya rasa menjadi fokus Kementerian Datuk Rahman Dahlan pernah mewajarkan ataupun mempertimbangkan idea supaya dipikirkan National Land Bank ini. Contohnya. Kita mungkin terpaksa pergi rehat. Prof Datuk Dr. Alias kalau boleh tunggu di talian. Apabila berbalik nanti saya bagi Prof Datuk Dr. Alias cakap dulu. Lepas tu saya nak cakap sikit lagi pasal isu tanah ni kerana saya rasa dia antara asas yang paling penting. Kemudiannya kita boleh pergi kepada spekulasi, pasaran dan sebagainya selepas ini. Wang Sembilan Pekerja KWSP bercedang meningkatkan pelaburan luar negara. It was the right time given the depressed conditions in the markets. Trend memberangsangkan harga minyak mentah Brent sejak minggu lalu memberikan isyarat positif. Bisnes Awani sentiasa melaporkan perspektif terbaru berita ekonomi dalam dan luar negara. Kami membawakan kepada anda Isnin hingga Jumaat 4 kali sehari. Bawakan bersama pakar kewangan dan juga ekonomi bincangkan isu-isu semasa. Isnin hingga Jumaat, Bisnes Awani di Astro Awani. Isnin hingga Jumaat. Tak ada maknanya saya nak duduk rumah ni lagi. Awak nak pergi rumah Rina? Siti dah mula percayakan aku. Aku akan keluarkan kau dari tempat ini secepat mungkin. Aku benci kau. Alif, kenapa kita sebut nama Rina dulu? Mungkin Rina tu yang menghasut dia. Rina tu bukan pengasut, kau pengasut. Mulai hari ni, aku pecat kau. Ya Allah, ya Allah, Rina. Encik Hafiz kemungkinan akan kehilangan salah seorang daripada mereka. Cinta Ibadah, tayangan serentak di Astro Prima dan Astro Maya HD. Persoalan yang selalu diajukan sering bermula dengan mengapa? Kami menyelesaikan siapa, apa, di mana dan bila. Rasa ingin tahu sudah sebati dalam diri. Inilah kami. Sentiasa terdorong untuk terus menimbulkan persoalan. Kenapa? Kami akan mencari kebenaran, mendapatkannya, Dan kami akan sentiasa mencari jawapan. Ini adalah berita anda. Ini Astro Awani. Kita masih bercakap tentang isu rumah dalam dialog pemikiran negara, dan kalau saya tengok daripada rancangan Malaysia ke-6 lagi sudah ada sasaran untuk mewujudkan rumah mampu milik, tetapi mengejar jumlah itu menjadi suatu cabaran bagi kita sampailah sekarang. Projek Prima tahun ini harapannya 2015 menyaksikan lebih banyak rumah mampu milik yang ada dalam konteks itu, dan kita tahu kerana ia bersangkutan banyak perkara. Kalaupun ada tanahnya tetapi bahannya datangnya daripada pasaran juga. Jadi ini semua memberi faktor kepada kos. Tapi saya nak kembali kepada tanah dalam konteks ini. Bagusnya Singapura ketika awal sistem mereka itu adalah mereka memaksa penyusunan semula tanah. Malaysia tidak boleh melakukannya kerana tanah ini memang itu adalah hak yang kita sanjungi. Kita tak merampas tanah kecuali dalam kes-kes pembangunan tertentu. Jadi tanpa mengubah secara drastik, apa lagi yang undang-undang polisi boleh lakukan untuk membuka ruang, memberikan sedikit ruang untuk bernafas bagi pembangunan rumah-rumah mampu milik ini? Kalau boleh saya bagi Profesor Datuk Dr. Alias dahulu di talian. Dia memanglah tanah ni merupakan satu stok yang penting kepada pembangunan. Isu kita sekarang ialah yang kita kata tak cukup tanah ialah fokus kita kepada kawasan bandar. Okey. Nampak tak? Kalau tanah itu sebenarnya dia banyak di luar bandar. Tapi masalahnya orang tidak nak tinggal di luar bandar. Contohnya kalau mereka kerja di Kuala Lumpur. Kenapa saya kena duduk di Tanjung Malim, Temelung, yang banyak tanah kawasan-kawasan jauh ni? Itu isu dia. Jadi sekarang ni kita kena ubah cara perancangan kita. Sebab tempat kerja kita sangat fokus kepada pusat bandar. Workplace ni. Sebab orang beli rumah, dia tengok di mana tempat kerja. Kalau kita boleh segregate, maknanya
tidak semestinya office berada di pusat bandar dan dia boleh duduk di luar bandar, maka perumahan boleh buat di kawasan luar bandar yang harganya lebih murah. Tapi dasar perbandaran kita very fokus. Di Kuala Lumpur, di Penang, di Johor Bahru, dia very urbanized. To tell you frankly, kita punya masalah apa tahu? Pergerakan kehidupan ialah bentuk I. Dia bukan bentuk U-turn. Maknanya penduduk berhijrah, kalau dia orang Kelantan, dia datang Kuala Lumpur, dia tidak balik ke Kelantan. Okey. Begitulah keadaan. Jadi Kuala Lumpur dan konurbasi kawasan perbandaran dia menjadi fokus yang begitu ketara. Setiap orang datang Kuala Lumpur, mereka mesti bekerja Kuala Lumpur dan tinggal di Kuala Lumpur. Okey. Tak ada siapa nak beli tanah yang luar yang untuk buat rumah. Kalau you buat pun tak ada siapa nak beli. Maknanya ini isu dia. Pola penempatan rumah itu keputusan besarnya dipengaruhi oleh pola pekerjaan. Yeah. Tapi statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik ke siapa juga, universiti juga menunjukkan bahawa kadar urbanisasi negara, pemandaran negara itu 70% melampaui semakin ke arah itu. Jadi macam mana kita nak ubah trend tu? Sekarang ni maknanya kita corak pembangunan guna tanah harus tukar. Maknanya bandar-bandar kedua besar, ketiga besar mesti diberi peranan untuk dimajukan. Janganlah semua pembangunan datang di Kuala Lumpur, datang dalam Lembah Kelang. Sepatutnya ditempatkan semula. Sebab kita tak ada skim yang pembangunan besar ini dipindahkan ke kawasan lain. Tak ada. Kalau katakanlah ibu pejabat Petronas di Kuala Lumpur, boleh tak kita pindahkan dia keluar bandar? So that dia boleh, bila dia berkembang begitu, adalah ruang kita boleh majukan kawasan-kawasan perumahan baru yang mampu milik. Itu satu perkara. Satu lagi yang saya lihat, kenapa kebanyakan rakyat kita, especially golongan muda, tidak mampu beli, because pendapatan mereka tidak tinggi. Contohnya dalam 2,000 hingga 3,000. Rendah. Kalau pendapatan mereka katakanlah after graduate, dah keluar universiti, mereka 8,000, 10,000 pendapatan mereka. Saya rasa harga rumah yang 400,5 juta tu is not a big deal. Dia boleh beli pun. Maknanya gaji kita sebenarnya rendah. Untuk mereka yang baru graduate, dan tak banyak orang sanggup memberi gaji yang tinggi kepada graduate kita. Ini asas dia. Kalau boleh ubah, insya-Allah saya rasa. Maknanya kita kejar harga rumah itu. Dalam konteks kita itu sentiasa harga rumah tetap naik, dia takkan turun. Mungkin ekonomi bubble burst tu dia turunlah sedikit, tetapi isunya pendapatan kita, graduate kita sangat rendah. Kalau boleh katakanlah saya mencadangkan 45,000 ataupun 7,000, itu memadailah. Kalau boleh dapatlah. Saya tak nampak cara itu. Kita cakap secara purata di sini. So maknanya ini isu kemampuan memiliki bukan saja fokus pada rumah dan harga, tetapi sebenarnya daya beli itu ada yang ada masalah. Maknanya sara hidup ataupun wages ataupun gaji, upah dan sebagainya di Malaysia ni. Sebab tu kita nak keluar daripada middle income trap ni. Kita nak jadi negara berpendapatan tinggi, tapi kita belum ke situ. Jadi apa jalan tengahnya? Kerana saya rasa majikan juga tidak akan bersetuju bahawa untuk tiba-tiba daripada 2,000 jadi 6,000, 7,000, kerana ada hujah produktiviti dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah itu, mungkinkah pengangkutan awam itu jalan tengahnya buat masa ini? Kerana tak semua orang yang rasa tinggal di bandar itu selesa. Kalau mereka boleh tinggal di Tanjung Malim tapi bekerja di Kuala Lumpur, tapi boleh sampai dalam masa 30 minit, itu mungkin lestari bagi mereka dalam konteks itu. Saya setuju Cik Kamarul tentang pemajuan ataupun perumahan di pinggir bandar, bukan kita kata luar bandar, di pinggir bandar, supaya kita disperse ataupun kita agihkan pembangunan perumahan itu di kawasan-kawasan yang lebih sesuai, yang tidak terlalu padat. Misal kata kalau di kawasan-kawasan bandar seperti bandar-bandar utama lah, di mana tanah merupakan satu faktor penting yang saya rasa sangat mahal. Jadi kalaulah kita nak bangunkan perumahan kos sederhana ataupun kos rendah, saya rasa agak sukar. Sebab itulah saya rasa pihak Primas juga akan berhadapan dengan masalah tanah. Satunya kalau ada tanah pun dia bukan tertumpu daripada satu tempat. Tapi tidakkah itu telah pun terjadi? Kalau Pulau Pinang, kita tahu Seberang Jaya itu
penyumbang besar tenaga kerja. Sebab itulah jambatan setiap pagi dan petang kita boleh lihat aliran trafiknya. Kalau Lembah Kelang, kita lihat Seremban juga dilihat sebagai hampir masuk Lembah Kelang kerana ramai yang bergerak di situ. Itu sudah pun mula terjadi. Betul. Tapi yang penting di sini ialah kita kena lihat apakah accessibility ataupun kita perlu ada satu sistem pengangkutan yang memudahkan mobiliti pekerja. Misal kata kalau kita di Kuala Lumpur dan perumahan itu di Shah Alam ataupun di luar Kuala Lumpur, maka perlu ada sistem pengangkutan yang efisien. Kalau di Jepun, misalnya di Tokyo, telah ada sistem rapid. Sebelum saya bebaskan Profesor Datuk Dr. Alias, Profesor Dr. Muhammad Hamdan lepas rehat ya. Kejap, sebelum rehat ni saya nak kembali kepada Profesor Datuk Dr. Alias kerana di Jepun pembangunan mereka digerakkan berdasarkan laluan pengangkutan dahulu. Kemudian dipetakan pembinaan bangunan dan sebagainya. Tapi di Malaysia agak terbalik, kita buat jalan kemudian dan pengetahuan kemudian, kita ada penempatan dulu. Macam mana kita nak cari jalan tengah untuk ni, Profesor Datuk Dr. Alias Abdullah? Saya jawab sekarang ke? Ya, sekarang. Okey, pengalaman saya dengan Jepun ni dia mudah pasal sistem rail Jepun ni dah quite matured. Because mereka telah bina yang berpuluh atau beratus tahun. Isu kita sekarang ialah investment. Pelaburan ke atas sistem rail kita hanya dibuat setelah ada penduduk. Kita tak buat pada permulaan. Dan rail kita semua cuma nak capture because ada economic activity dan ada penduduk. Kalau tak ada, mereka tidak akan buat. Contohnya, adakah siapa yang akan berani buat MRT daripada Kuala Lumpur pergi ke Temerloh? Melalui celah-celah bukit, hutan dan sebagainya. Tak ada siapa akan sanggup melabur. Sebab bagi mereka, tak ada pelaburan dan tak ada keuntungan. Tetapi dalam kes Jepun, mereka melabur dan setiap laluan, setiap angle tu mereka ada MRT, LRT dan sebagainya, accessible. Sebab itu kawasan-kawasan yang baru ni boleh diterokai untuk pembangunan kawasan perumahan. Di Tokyo for example, mereka bekerja di pusat bandar, tetapi kadang-kadang dia duduk sampai di Kagoshima, di Yokohama, di jauh lah maknanya, Nagoya dan sebagainya. Tak ada masalah kerana sistem rail dan infrastrukturnya begitu baik. Prof, percaya kita harus menuju ke situ ya, Prof? Apa dia? Kita harus menuju ke situlah macam Jepun. Kita seharusnya menuju, tetapi masalahnya pemaju dan pemikir kita janganlah fikir dia nak untung dahulu. Kebanyakan mereka kita mesti untung dahulu. Maka mereka memilih tempat-tempat yang strategik untuk buat duit dahulu. Ini yang saya kata mungkin cara kaedahnya kena ubah. Prof. Datuk Dr. Alias lain kali kena datang studio lah. Senang sikit kita nak berbicara. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dua segmen berada di talian. Terima kasih banyak, Prof. Saya pergi rehat sekali lagi. Apabila kembali, saya nak minta sambut yang itu. Kerana kadang-kadang pembangunan yang lestari itu memerlukan kerjasama multidisiplin, pelbagai disiplin. Jadi kalau kita hanya fikirkan rumah mempemilik saja, bangunan pejabat, tapi pengangkutannya nak difikirkan kemudian, itu juga menimbulkan pelbagai masalah yang tidak lestari kemudiannya. Itu kita bincangkan selepas ni. Ini Buletin Awani jam 12. Kerja seorang hari tak ada nak ambil tudung, ambil apa pun tak ada. Pasal ni kan terdedah kan. Kecurian apa, semua senang lah. Kecurian itu memang biasa jadi. Kami bawakan perkembangan dalam dan luar negara. Hasil pengumpulan berita seluruh warga kerja ekstraordinari. Saksikan Buletin Awani terus-menerus dari pelbagai perspektif. Buletin Awani 12 tengah hari di Astro Awani. Agenda Awani bersama hos anda. Kami mengupas isu pilihan secara mendalam bersama pakar, pemimpin dan ilmuwan dari pelbagai aspek. Fenomena
Bapak Jokowi ini? Pasti selalu akan ada tantangan. Apa yang menjadi masalah sekarang adalah situasi politik di Indonesia sekarang. Ramai sebenarnya tidak tahu apa itu sleep apnea. Berhenti bernafas bila waktu tidur. Agenda Awani setiap hari jam 8.30 malam hanya di saluran 501 Astro Awani. Berita anda, suara anda, secara langsung, bila-bila masa. Kongsi dan ikuti kami dengan analisis, tidak hanya berita. Dalami, fahami, luaskan pandangan. astroawani.com. Berapa jauh anda sanggup tinggal dari tempat kerja anda? Saya sanggup duduk di Tanjung Malim atau Sungai atau Ipoh malah, jika saya boleh sampai ke Kuala Lumpur secara konsisten dan tepat, mungkin maksimal 1 jam. Kalau ada kereta api dan sebagainya. Dan baru ini kita harap ETS yang dilancarkan itu begitu nanti. Tapi itu isunya. Jepun satu contoh. Saya rasa Singapura juga satu contoh. Sebab itu laluan MRT-nya tidak banyak bengkak-bengkok. Begitu lurus sekali kerana itu diletakkan keutamaan. Tapi Malaysia mungkin mengambil jalan tengah berbanding itu. Bagaimana menuju ke depan? Contohnya, kerana kita tak mahu kita mempunyai kawasan berhektar-hektar yang dibangunkan. Contohnya seperti Putrajaya, tetapi kehidupan selepas pejabat itu satu perkara lain pula. Mereka lari kembali ke Lembah Kelang untuk aktiviti dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu, peranan yang dimainkan oleh pengangkutan, terutamanya pengangkutan awam bandar. Okey, saya rasa dia amat berkait rapat, terutamanya di kawasan bandar. Jawapan dia senang je. Berapa lama kita sanggup duduk dalam kereta? Katalah 1 jam. Jadi kalau kita menggunakan pengangkutan awam, contohnya kereta api tadi kan, atau MRT atau 1 jam lah kita boleh duduk jauhnya. 1 jam. Ya, di sini kita boleh gunakan pengukur itu dan kita kata everyone will be happy kalau dia hanya spend 1 hour. Saya nak jadi pemikir terbalik di sini, devil's advocate. Tapi kalau kita tengok tradisinya di Lembah Kelang ni, tak sempat siap pun projek rel ataupun kereta api itu, MRT ke LRT ke, harga hartanah itu sudah pun naik. Dan pemaju-pemaju mengiklankannya, pemaju yang cepat mengambil peluang di atas keadaan seperti ini berbanding mungkin persepsinya perancang-perancang bandar dan sebagainya, Prof. Baik, saya rasa memang itu benar sekali. Apabila adanya satu kemudahan yang disediakan, maka sudah tentu hartanah yang skalingnya akan terus naik. Ini kita katakan sebagai pasaran biasalah. Memang kalau ada permintaan, tentu harga barangan atau harga tanah akan meningkat. Tapi dalam konteks perumahan, oleh kerana ia sebagai satu kemudahan yang perlu dimiliki, kemudahan asas, maka sudah tentu kita kena lihat dari sudut yang berbeza. Bermakna peranan dimainkan oleh agensi maupun pihak swasta sebagai tanggungjawab social responsibility perlu juga ada dalam mana menyumbang ke arah mengawal harga. Sebab kalau kita lihat Cik Kamarul, bahawa rumah ni sebenarnya permintaan tu boleh dikatakan mencukupi, tapi oleh kerana kita tidak ada satu kawalan di mana kawalan pembeli. Sekarang ni siapa-siapa boleh beli, asalkan dia punya kemampuan segi kewangan. Tapi kalau kita lihat, kalau ada satu data bank ataupun satu rekod pemilikan rumah, saya rasa ini boleh diatasi. Janganlah beli sampai 6 rumah. Yes. Walaupun kita tahu dia mampu, tapi janganlah beli rumah ataupun keutamaan diberikan kepada mereka yang belum. Kalau dah tak ada orang beli, baru beli orang kalau ke-6. kita kata satu keluarga satu rumah atau satu orang satu rumah, kita itu dah cukup. Sebab itu isu ni tidak akan habis-habis. Tapi isu pemaju hanya lebih gemar membina yang berharga tinggi ni? Yes, itu memang betul. Sebab kalau kita lihat pemaju, ia lebih memfokus kepada keuntungan. Tetapi itu saya katakan tadi, di samping keuntungan perlu juga ada rasa tanggungjawab sebagai CSR, Corporate Social Responsibility itu, kepada menyediakan kemudahan untuk golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Kalau kita letakkan satu indeks, sekarang kita kalau kita bercakap isu yang sama, masalah yang sama, dia tak akan mengubah apa-apa. Contohnya kalau kita ada indeks kelestarian bandar atau kelestarian perumahan, satu kriterianya adalah ratusan kemajmukan harga rumah
di sesuatu penempatan yang dibina. Bukanlah nama yang cantik macam nama pemuzik barat dan sebagainya dan harganya pun sampai sejuta lebih, tapi kita tak ada cara, tak ada ketulusan untuk orang biasa menilai selain daripada nama, lokasi dan harga. Saya rasa komponen lain kelestarian, kalau saya faham betul apa yang cuba dimajukan oleh UN Habitat, kerana ini bukan saja masalah Malaysia, negara membangun ini memang antara perkara utama. Denggi contohnya, kalaupun tempat itu mahal tetapi kepesatan pada menularnya denggi kawasan itu tinggi, mungkin itu juga satu faktor. Dan kenapa? Kerana infrastruktur kemudahan awamnya tidak sebegitu bagus seperti rumah yang dibina misalnya, longkang dan gradiennya dan sebagainya. Betul. Sebelum tu saya rasa kita juga kena lihat perkataan miliki, mempunyai, mendiami. Sebab kita lupa ada satu lagi faktor mendiami ini adalah menyewa. So kalau harga tu terlalu tinggi untuk kita capai, jadi ada satu usaha lain adalah menyewa, konsep sewaan dan sebagainya. Jadi itu saya rasa satu perkara yang perlu dilihat semula. Konsep sewaan jika dihubungkan dengan kluster ekonomi, rakan-rakan profesor negara di sana kerana baru ini juga dibincangkan, antara tekanan utama terhadap isu sosial di Malaysia adalah secara ekonominya mereka tidak memegang aset. Jadi hanya bergantung pada gaji setiap bulan. Apa pun terjadi, harga minyak naik sikit ke, harga barang naik sikit ke, atau ketekanan ekonomi sebagainya, impak ataupun akibat kepada mereka itu tinggi kerana tidak ada sandaran aset rumah ini. Kalau menyewa itu mungkin boleh mengurangkan. Tapi perlukah mereka mempunyai aset itu di mana dia bekerja? Itu ada soalan yang lain pula. Maknanya kita penting rakyat kita mempunyai aset tertentu sebagai satu investment. Tetapi bila dia bekerja di Kuala Lumpur, perlukah dia membeli rumah di Kuala Lumpur kalau dia tidak boleh capai? Contohnya, kajian kami di Johor sebenarnya yang bujang ni 20% je yang membeli rumah. 80% itu tidak berkesempatan untuk beli rumah kerana tadilah pendapatan masih lagi bersekitar 3,000. Tapi itu tak lestari kan statistik? Tidak begitu. Jadi saya rasa isu perumahan adalah bukan mampu milik, tapi saya rasa lebih kepada memberikan perumahan kepada rakyat. Jadi kalau dia tak mampu, jadi bagaimana kita nak bagi rumah untuk mereka diami. Jadi saya rasa tadi kalau kita berbalik dengan pengangkutan tadi, bila kita nak buat sesuatu stesen MRT, mungkin kita dah rancang stesen tu kat sini dan kat sini. Jadi di sekitar stesen tu mungkin kita dah boleh ambil alih tanah untuk perumahan rakyat. Seperti campur tangan polisi jugalah. Semestinya berlaku. Akta kanun tanah negara tu perlu dilihat kembali. Sebenarnya Cik Kamarul, saya rasa beginilah, sebab soal rumah, kita kata tadi rumah bandar dan rumah pinggir bandar lah. Rumah bandar yang menjadi isu yang pernah dibangkitkan oleh Presiden QPAC terdahulu, Datuk Omar Osman, bahawa sebilangan ada di kalangan penjawat awam yang pencen tanpa memiliki rumah. Ini satu isu yang kita harus melihat dari sudut yang positif. Bisa kata dalam konteks pemilikan tadi, mungkin ada kaedah yang boleh kita guna pakai. Contohnya dalam konteks sewa beli. Sewa beli ini maksudnya mungkin dia sewa, akhirnya satu tempoh akan jadi dimiliki. Itu satu kaedah yang saya rasa akan dapat membantu dalam soal pemilikan tadi. Dan keduanya ialah saya katakan tadi, segi kawalan harga. Memang sukar, tetapi perlu ada spirit ataupun roh untuk mengawal harga supaya harga itu tidak naik berleluasa. Sebab sekarang kita lihat harga yang berada di pasaran itu ialah harga yang bukan harga sebenar, harga yang boleh dikatakan terlalu tinggi. Dan bukan kerana harga bahan-bahan binaan itu melambung begitu sekali, tapi tidak. Sebenarnya harga dia bahan binaan mungkin naik berapa permintaan itu terlalu tinggi, tetapi harga rumah meningkat terlalu tinggi. Yang ini salah satu daripada saya rasa mekanisme perlu diwujudkan yang saya rasa perlu ada satu akta lah. Sebab dasar sebenarnya, kalau dasar perumahan negara, dia bukan akta yang tidak boleh melaksanakan di sudut undang-undang lah. Tapi akta itu boleh kerana ia mengawal di sudut pemilikan, di sudut kawalan harga. Mungkin dia ada satu ceiling, mana harga rumah tidak boleh lebih daripada satu jenis ini, tidak boleh harganya tidak boleh melebihi satu harga. Ini saya perlu ada. Kita pergi rehat yang terakhir, tapi apabila kembali banyak lagi nak cakap sebenarnya, tapi
Saya nak tarik keluar isu kelestarian tu dalam aspek keselesaan kepada individu dan keluarga, kerana itu unit asas bagi mana-mana masyarakat. Jika kestabilan tidak ada di situ, maka susah untuk kita bercakap tentang perkara lain. Jadi walaupun kita bercakap tentang mampu dan ada rumah, tapi kalau ada dan mampu pun, rumah yang bagaimana? Adakah rumah itu sesuai untuk pembelajaran awal kanak-kanak misalnya di rumah itu, ataupun kita akan mengulangi sejarah berapa tahun dahulu, berdekat-dekat dahulu, yang mana kita letakkan satu keluarga dalam satu flat yang cuma ada satu bilik dan mereka tidak selesa, maka mereka keluar balik rumah lewat malam, naik motosikal dan sebagainya. Itu nampak ringkas tetapi sebenarnya mempunyai kesan mendalam. Kita bincangkan selepas ini. Bisnes Awani Plus, rangkuman berita bisnes. Bisnes Awani Plus, 5 berita mingguan terbaik, pelbagai perspektif, ekonomi dan urus niaga pilihan. Economy is concerned, there is still growth. We will have to watch, especially for the next 6 months. We do believe that it doesn't reflect our strong underlying fundamentals. Bisnes Awani Plus, setiap Sabtu 6.30 petang di Astro Awani. Encik Yes Kupang, Encik Markona bin Markisa, Encik Rashid bin Mursyid. Anda semua pewaris tunggal harta Datuk Semerah Setongkol Jagung. Sebuah banglo, 10 juta pound sterling. Kaya kita kaya. Siapa antara anda semua yang betul-betul layak? Ya ampun. Bunuh. Harta dia aku punya. Waras. Kita bersedia. Rumah Pusaka di Simpang Jalan. Untuk menempah filem terkini saluran 480. Awani 745 sentiasa membawakan anda berita-berita terkini. Kerajaan telah menyalurkan peruntukan untuk kerja-kerja baik pulih kebajikan mangsa banjir. Sentiasa membawakan kepada anda berita-berita dari masa ke semasa. Terdapat pembalakan yang berluasa, seolahnya macam negeri ini tidak ada undang-undang. Sentiasa membawakan berita-berita komprehensif, tak kira di mana anda berada. Awani 745 hanya di Astro Awani. Menjelang 2020, kalau ikut statistik Jabatan Statistik Malaysia, memang lebih 70% penduduk Malaysia akan berada di kawasan bandar. Sebab itu desakan memiliki dan mempunyai rumah di kawasan bandar itu begitu penting. Tapi kita sudah bincangkan, mungkin menyewa di kawasan bandar tapi memiliki rumah dengan harga yang lebih rendah di kawasan lain untuk isu seperti ada aset dan sebagainya. Tetapi kali ini saya nak sudahkan perbincangan kali ini dengan aspek kelestarian terhadap keluarga. Akhirnya, rumah itu bukan saja satu aset fizikal, tetapi juga aset yang menjalinkan hubungan di kalangan masyarakat, terutamanya hubungan unit yang paling asas dalam masyarakat, iaitu satu keluarga dan satu individu. Dalam konteks itu, apa gunanya kita mampu milik dan kita ada rumah, tetapi ia tidak lestari kepada kehidupan berkeluarga, pertumbuhan dan tumbuh-saran anak-anak bukan saja secara fizikal tapi rohani dalam konteks itu. Itu yang saya nak minta kepakaran HBP USM ini untuk melihatnya secara mungkin agak idealistik tapi dipadankan dengan realiti desakan harga tu. Terima kasih Encik Kamarul. Sebenarnya memang betul bahawa kita harus melihat juga dari sudut aspek kelestarian. Kelestarian penting sebab kalau kita ada rumah yang sekadar untuk mendiami, saya rasa tidak cukup. Sebab rumah itu merupakan tempat untuk kita membina kehidupan selepas kita bekerja, dan itulah tempat kita akan berada sepanjang masa. Oleh itu, aspek kelestarian ini penting, iaitu rumah bukan sahaja rumah tetapi ia juga harus mencorakkan social interaction, yang mewujudkan social interaction di kalangan penghuni, dan juga harus memberi satu ruang yang selesa. Dari sudut kita kata dari sudut reka bentuknya, dari sudut tenaganya, kita panggilkan kelestarian tenaga, dan juga penjimatan, dan ini harus diintegrasikan dalam reka bentuk supaya apabila kita berada di rumah kita rasa cukup selesa dan selamat. Di samping itu,
saya rasa usaha ini memang terkandung dalam konteks GBI ataupun Green Building Index. Satu petunjuk indeks yang menggambarkan sama ada rumah ini lestari atau tidak. Dan ini sebenarnya adalah usaha untuk para arkitek dan juga pemaju untuk mewujudkan rumah yang bercorakkan kelestarian. Kerana impaknya kepada sosial, budaya dan juga pemikiran generasi-generasi yang berada di rumah yang berbentuk demikian akan lebih positif. Saya nak masuk aspek reka bentuk ataupun design tu. Kerana itu jarang dibincangkan bila disebut kelestarian. Dan itu saya menunggu-nunggu juga projek perumahan untuk belia itu. Kerana macam mana reka bentuknya? Kerana mungkin harganya sesuai, tapi kalau reka bentuknya tak memuaskan cita rasa orang muda, mungkin mereka juga tak mau tinggal di situ contohnya. Jadi aspek reka bentuk ni kerana kita lihat walaupun memikirkan tentang bangunan pencakar langit, sekarang tidak lagi hanya seperti kotak-kotak berumah parti. Mesti dipaksa interaksi sosial itu berlaku. Bukan hanya kerja di kubikel, keluar dan tak berjumpa siapa, dan ada ruang, ada kehijauan walaupun di tingkat 50 misalnya. Dalam konteks ini, bagaimana kalau kita ada peluang untuk menyusun semua bangunan baru ini, tidaklah hanya grid dan boleh keluar, mungkin lebih berbentuk bulat atau circular supaya jiran-jiran boleh bertemu ketika nak keluar. Pandangan pada orang yang lebih pakar. Terima kasih. Sebenarnya kita kena lihat tadi bila kita kata selesa tu dalam rumah, selesa luar rumah. Jadi ini akan memberikan satu kondisi untuk masyarakat melihat pembangunan keluarga dalam rumah dan juga pembangunan komuniti di luar di luar rumah. Jadi memberi rumah tu satu hal, tapi membina komuniti lagi satu. Selesa itu tidak semestinya tadi dia cukup biliknya, tapi biliknya mesti selesa, didiami dan melakukan kehidupan seharian. Tadi Datuk mengatakan bahawa kita ada GBI yang boleh kita kata menentukan tahap kehijauan, tapi adakah nombor itu bersesuaian dengan kehidupan contohnya. Jadi saya rasa mereka bentuk kena lihat bagaimana kehidupan itu yang akan mencorakkan kehijauan sebenarnya, bukannya mendapatkan nombor itu dan berharap kehidupan itu akan berlaku dengan selesa. Jadi saya rasa conventional design mungkin kita kena lihat semula, bagaimana perumahan sekarang ni kita tengok plannya lebih kurang, tapi rupanya berbeza, nama mengikut nama-nama perumahan contohnya. Tapi saya rasa kita kena lihat bagaimana 3 bilik tidur itu perlu dilaksanakan. Adakah perlu dia terus 3? Mungkin dia perlu 1 dahulu, mengikut tadilah kita kata kalau perumahan itu untuk orang muda yang baru kahwin contohnya, adakah dia perlu terus ada 3? Kecuali mereka membawa ibu bapa mereka tinggal bersama mereka. Jadi pola-pola kehidupan ni akan memberikan satu reka bentuk alternatif kepada penyelesaian perumahan yang mungkin lebih menarik dan mungkin juga boleh menurunkan kos rumah itu sendiri, kerana beberapa komponen, beberapa elemen dalam rumah, reka bentuk rumah itu mungkin telah tiada. Senang bila kita delete, maknanya kita reduce cost kan. Dan penambahan seperti bukan saja untuk estetik, tetapi juga seperti menadah air hujan. Kita tahu isu pembakalan. Kalau di negara Skandinavia, mereka memikirkan sumber dalam komuniti lokal. Tapi Malaysia terbina sekian lama dengan centralized atau pemusatan, sama ada air, elektrik dan sebagainya. Jadi bukan campuran kedua ni, berdikari komuniti itu dalam menjana kembali sumber-sumber tertentu. Nah, saya rasa itu kadang-kadang itu yang menyebabkan harga rumah naik. Kadang-kadang ada yang kita tak perlu, tapi kerana kita tengok nombor tu, kalau ada dia dapat dua markah. Jadi kita masukkan. Jadi itu akan menaikkan kos. Sebenarnya kita kena lihat faktor-faktor tempatan yang memerlukan, adakah kita perlukan tadahan air. Kalau kita tidak perlu, mungkin benda itu menjadikan satu faktor akan datang yang mungkin akan mengurangkan kos semasa. Itu saya rasa kalau kita kata tadi, kita kata kos pembinaan rumah, ada 5. Sekarang ni kos masuk rumah. Kan? Kos masuk rumah ni pembelian perabot, keselamatan, security, kita sebahagian daripada keselesaan. Utility tadi, tenaga, penyematan tenaga. So kalau reka bentuknya bersesuaian, mungkin kita tidak perlu pasang air conditioning dan sebagainya.
Kemudian dalam hidup zaman moden ni, of course penyelenggaraan perlu juga diambil kira daripada awal, kerana ini yang selalu kita tinggal, maintenance. Prof, Datuk, saya berikan 1 minit terakhir ini untuk simpulkan apa yang sedang dibincangkan oleh cendekiawan kita di MPN dan apa yang akan difokuskan kajian-kajian universiti untuk membantu masalah ini. Baik, saya rasa isu perumahan ini adalah satu isu yang kritikal yang memerlukan satu effort yang concerted atau effort bersepadu untuk sama-sama mencari jalan untuk mengurangkan kos. Ini boleh dicapai menerusi pelbagai dari sudut reka bentuk, kaedah pembinaannya, sebab kita membincangkan selalu kaedah konvensional. Yang kita tahu kaedah konvensional memang melibatkan kos yang tinggi, tapi kalau diintegrasikan dengan kaedah IBS atau Industrial Building System, yang mana ini akan dapat mempercepatkan proses pembinaan dan juga akan menjamin dari segi kualiti, sebab kita bercakap soal hasilkan rumah tapi tak pernah kita bincang tentang kualiti. Adakala rumah ni baru siap, tak sampai dia punya defect liability period telah mengalami masalah. Jadi ini harus dipertimbangkan juga supaya kita dapat menghasilkan rumah yang selesa, yang sesuai dan juga berfungsi dengan baik. Terima kasih Prof Datuk, terima kasih Prof Doktor, terima kasih kepada anda telah menonton dan tekan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang ada bagi Astro One ni, sama ada di media sosial maupun secara terus melalui aplikasi dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam dialog pemikiran negara, tentunya memikirkan bagaimana jabatan cendekiawan dan pemikir terhadap menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Sekian, selamat malam dan jumpa lagi. Terima kasih banyak.